Okay, Assalamualaikum. Okay, tanya bila kamu buka video ni maksudnya kamu dah join lah kelas fizik. Okay, Alhamdulillah. Dan cikgu harap kamu ajaklah kawan-kawan kamu sama-sama join kelas fizik. Okay, supaya diorang tak tertinggal lah. Okay, baik. Hari ni kita akan sambung pelajaran kita dengan masih lagi bab 2. Okay, tajuk daya dan gerakan. So, hari ni kita nak pergi subtopik 2.7 impas dan juga daya impas. Okay, ada dua benda lah yang kita akan belajar ni, impas dan juga daya impas. So, apa yang kita nak belajar hari ini? Yang pertama, kita nak tahu apa dia impas, apa dia daya impas. Okay, dan apa situasi impas dengan daya impas ni. Okay, kemudian kita nak selesaikan masalah yang melibatkan impas dan juga daya impas. Okay, sebab impas dan daya impas ni dia ada formula dia dan kita akan selesaikan soalan menggunakan formula tersebut. Okay, seterusnya baik, ini adalah dia punya situasi-situasi yang menerangkan tentang impas dan juga daya impas. Okay, secara keseluruhannya lah cikgu terangkan. Impas ni adalah daya impas adalah satu daya besar yang terhasil daripada dalam satu masa yang singkat. Okay, contohlah karate ni kan. Okay, bila dia nak mematahkan blok kayu tersebut, so apa yang coach dia suruh buat adalah kena buat dalam masa yang singkat. Betul, dalam masa yang singkat pun dah baru boleh patah benda tu. Jadi kita dapat tahu kat sini bila nak kita buat suatu perkara tu dengan masa yang singkat, kita akan menghasilkan satu daya yang besar. Okay, jadi daya impas tu antara itulah masa dan juga daya. Okay, seterusnya. Okay, ini pun sama juga. Dia punya, kita tengok dia punya definisi dia. Okay, daya kuat yang bertindak dalam selang masa yang singkat ini dikenali sebagai daya impas. Okay, satu daya yang kuat yang bertindak dalam selang masa yang singkat. Okay, ini contoh kereta ni. Okay, bila dia berlanggar dalam masa yang singkat, okay, dalam masa yang singkat dia akan mengalami satu kerosakan yang teruk lah. Sebab daya yang dihasilkan tu besar. Okay, seterusnya. Okay, ini dalam buku modul kamu. Kita teruskan untuk membincangkan impas dulu. Okay, impas dan juga daya impas. Sekarang kita nak tengok impas dulu. Okay, so daripada persamaan kita nak terbitkan rumus daya impas. Okay, silap. Kita nak cari daya impas dulu. Okay, kita nak terbitkan rumus daya impas, kita ambil daripada persamaan daya. Ini kamu dah belajar 2.6 hari tu. Okay, F sama dengan MA. So A ni kita tahu adalah pecutan. So pecutan, nak dapatkan pecutan adalah hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa. Jadi cikgu gantikan je lah V tolak U per T ni, gantikan nilai A ni. Kemudian bila kembangkan kamu dapat macam ni lah. Okay, MV tolak MU per T. So MV ni adalah rumus untuk momentum. Momentum adalah jisim darab dengan hal laju. Kan? Jadi jisim darab hal laju akhir tolak hal laju awal ni adalah perubahan momentum lah. Jadi perubahan momentum bahagi masa. Okay, seterusnya kita dapat perubahan momentum bahagi masa. Dan perubahan momentum bila bahagi masa, kita boleh tulis dia dalam bentuk, kita boleh nyatakan dia sebagai kadar perubahan momentum. Apa-apa yang bahagi masa, kita katakan dia sebagai kadar lah. Okay, kadar perubahan momentum. Jadi maksud daya impas adalah kadar perubahan momentum semasa pelanggaran atau hentaman dalam masa yang singkat. So dia punya keyword adalah perubahan momentum dalam masa yang singkat. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah satu lagi situasi. Okey, bila dia melompat dengan membengkokkan kakinya, apakah kesan daripada tindakan itu? Okey, bila dia membengkokkan kaki dia, maksudnya dia menambahkan masa jatuhan dia ke lantai tu, masa landing tu. Okey, dia memanjangkan masa lah. Jadi bila memanjangkan masa, daya yang dihasilkan itu kecil. Bila daya yang dihasilkan tu kecil, maknanya dia kurang sakit lah pada kaki dia.
Okey, macam karate tadi, masa singkat daya besar. Ini masa panjang daya kecil. Okey. So, seterusnya, okey. Kita pergi kepada nombor 5. Nombor 5 dia suruh nyatakan hukum gerakan Newton ketiga. Okey, hukum gerakan Newton ketiga menyatakan untuk setiap daya tindakan terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah. Okey, maknanya apa-apa tindakan yang kita buat, okey, contohnya kita menolak dinding ini, kita akan terdapat satu lagi daya tindak balas yang sama. Okey, dia beranggapan ada satu lagi daya daripada arah yang bertentangan tapi magnitud dia sama. Okey, contoh cikgu tolak tangan cikgu kan, jadi ada satu daya lain yang tolak di belakang sama dengan kekuatan cikgu tolak daya tu kan. Okey, jadi itu untuk hukum gerakan Newton ketiga. Seterusnya tengok muka nombor 6. Okey, nombor 6. Okey, kejap yang ni dia terlari sikit. Kita terus pada nombor 6. Okey, so ini nombor 6. Okey, nyatakan dua kuantiti fizik yang boleh menghasilkan perubahan momentum atau impuls yang lebih besar. Okey, jadi apa yang mempengaruhi ataupun nak menghasilkan perubahan momentum atau impuls? So, kita tengok balik dalam formula. Okey, formula kita ada tadi Ft kan? F sama dengan, F sama dengan mv tolak mu per F sama dengan mv tolak mu per t. Jadi apa faktor yang mempengaruhi dia, yang akan efek F ni adalah dia punya laju dan dia punya momentum lah. Ini mv tolak mu tu perubahan momentum dan juga masa dia kat bawah tu, sebab dia bahagi masa kan. So ada daya dan juga masa. Okey, terangkan mengapa seorang pemain bola sepak melemparkan bola dengan cara seperti ditunjukkan dalam rajah. Okey, apa yang kamu terangkan dari segi daya impuls tu lah. Okey. So, apa yang berlaku bila dia tarik bola tu ke belakang, maksudnya dia memanjangkan masa. Okey. Jadi, bila dia memanjangkan masa, Ft adalah besar, impuls juga adalah besar. Okey. Sebab apa kan, bila kita tengok balik sini Ft sama dengan mv tolak mu. Okey, ni daripada formula F sama dengan mv tolak mu bahagi t kan. So bila kita bawa ke sana, okey, jadilah Ft sama dengan mv tolak mu. So Ft ini adalah impuls. Okey, kalau F sahaja adalah daya impuls. Okey, jadi bila kita menarik bola itu ke belakang, maknanya kita menambahkan masa. Okay, kita menambahkan nilai masa. Jadi bila kita menambahkan nilai masa, kalau T ni nilai dia besar, Ft pun besar lah. Kalau kita darab, dia jadi besar lah kan. So nilai Ft tu adalah besar. Ft tu apa? Ft tu adalah impuls. Impuls ni apa? Impuls ini adalah perubahan momentum. So perubahan momentum juga akan jadi besar dan bertambah. So bila perubahan momentum bertambah, apa yang berlaku? Bola itu akan bergerak dengan hal laju yang tinggi dan dia akan bergerak dengan lebih jauh. Okey. Seterusnya, okey, nombor 8. Okey, seorang budak lelaki dia bermain papan luncur. Kaki kanannya menolak lantai konkrit dengan satu daya tolakan yang kuat dan masa tindakan yang panjang. Okey, untuk menolak papan luncur ke depan. Okey, mengapa? Okey. Jadi sama juga situasinya bila dia kaki kanannya menolak lantai konkrit dengan daya tolakan yang kuat dan dia akan menyebabkan masa yang panjang. Okey, tengok di sini. Dalam ayat tu dia kata masa tindakan, daya tolakan yang kuat dan masa tindakan yang panjang. Okay, so bila masa panjang, apa yang berlaku? Ft juga besar. Ft itu adalah impuls. So impuls pun besar.
Jadi bila impas besar, impas kita tahu adalah perubahan momentum. Makanya perubahan momentum pun besar. So bila perubahan momentum besar akan menghasilkan laju yang tinggi. Okey, itu saja. Okey, tengoklah keyword-keyword dia tu ya. Okey, seterusnya kita tengok nombor 9. Nyatakan hubungan antara daya antara daya impas dengan masa tindak balas. Okey. So apa hubungan antara impas dengan masa tindak balas? Okey. Jadi dia berkadar songsang lah bila impas itu. Okey, jap kita kalau page ni. Okey. Okey, berkadar songsang. Okey, daya impas. Inilah daya impas ni. Daya impas dengan masa. So apa dia punya hubungan? So bila satu kat atas, satu kat bawah, cikgu kata dia adalah berkadar songsang. Maksudnya bila masa bertambah, daya itu berkurang. Okey, ataupun bila daya bertambah, masa itu pun bila masa berkurang, daya akan bertambah. Okey, lebih cepat dia karate tadi, jadi lebih besar daya yang dihasilkan. Okey. So kita tengok soal seterusnya, soalan nombor 10. Okey, seterusnya 10A tu dia minta kamu pukul meja perlahan-lahan dengan tangan anda. Adakah daya impas pada tangan anda besar ataupun kecil? Okey, keyword dia mana? Perlahan-lahan. So perlahan-lahan maksudnya, okey, bila perlahan-lahan maksudnya masa tu bertambah ke masa panjang ke masa pendek? Masa panjang lah kan? So kalau masa panjang, daya kecil ke daya besar? Daya dia besar, daya dia kecil. Okey. Mana ni? Okey. Yang kedua, pukul meja dengan lebih kuat. Okey, huraikan apa yang berlaku pada tangan dari segi daya impas. Lebih kuat. Maksudnya lebih kuat tu daya yang kita kita berikan tu lebih tinggi. Jadi masa yang dihasilkan, masa pendek menghasilkan daya yang lebih besar. Okey. Dan C, pukul meja dengan cepat. Dengan cepat maksudnya masa dia pendek lah. Okey, apa yang berlaku kepada daya impas? Daya dia besar. Okey. Okey, tadi dia kata apa yang berlaku pada tangan anda, rasa sakit lah. Sebab apa? Daya yang dihasilkan tu besar. Okey, yang C ni rasa sakit juga sebab masa sentuhan dengan tangan pendek, jadi daya yang dihasilkan tu besar. Okey, senang je yang tu. Okey, seterusnya kita tengok okey, seterusnya kita tengok apa situasi dan aplikasi dalam kehidupan harian okey, termasuk ciri-ciri keselamatan dalam kenderaan. Okey, daya impas dikurangkan. Bagaimana kita nak mengurangkan daya impas? Okey, kadang-kadang daya impas ni akan menyebabkan kesan negatif. Okey, contoh sakit kaki kan, kalau daya terlalu besar, mungkin bila kamu nak landing sakit kaki, ataupun bila berlanggar akan menyebabkan kerosakan yang teruk. Okey, jadi kita nak kurangkan dia macam mana? Kita perlu panjangkan masa. Sebab bila kita tambah masa, daya tersebut akan berkurang. Okey, contoh peserta lompat tinggi mendarat di atas tilam tebal. Okey, dalam buku kamu ada kan? Jadi apa penerangan dia kat situ? Okey, so apa yang berlaku bila kita tambah tilam, masa impak itu akan bertambah. Okey, kemudian bila masa bertambah, daya impas berkurang. Sama juga konsepnya dengan penjaga gol pakai glove semasa menangkap bola pun sama. Masa impak bola dekat tangan tu akan bertambah. Jadi dia punya daya impas pun berkurang. Okey, sama juga dengan peserta lompat jauh, bengkok kaki pun sama, cikgu dah terangkan. Jadi ketiga-tiga ini boleh menggunakan penerangan yang sama. Terangkan tentang masa dulu, kemudian terangkan pula pasal daya yang dihasilkan. Okey, seterusnya ini pun sama. Okey, cikgu laju je lah sebab benda yang sama sahaja. Zon remut kereta ni adalah bahagian depan. Kan
Kan kalau gambar kereta kan, ni kereta cikgu So bahagian depan ni kita panggil zon remuk kereta. Okey, so zon tu kita buat supaya apa nama tu, kita ada dia menambahkan masa hentaman. Okey, tak adalah terus terkena dinding ni ke pemandu kan, ada benda yang memanjangkan masa hentaman. Jadi bila dia memanjangkan masa hentaman, daya yang dihasilkan itu kurang. Okey. Okey, alright. So daya impas dapat dikurangkan. Seterusnya, sama juga beg udara dalam kereta adalah untuk mengurangkan kesan inersia. Ingat lagi kan inersia? Bila kereta tiba-tiba brake, kamu ke depan kan? Jadi untuk mengurangkan kesan inersia, kita tambah beg udara lah. So beg udara tu adalah untuk memanjangkan masa hentaman muka tu ke dashboard depan tu. Okay, so daya yang dihasilkan tu berkurang lah. Okay, sama juga dengan lapik telur tu. Okay, so semua boleh. Kalau kamu tak nak guna ayat panjang-panjang, boleh guna ayat yang samalah daripada depan tadi. Okay. Okey, kemudian ada masanya daya impas tu kita perlukan juga. Okey, kita perlukan satu daya yang kuat untuk tujuan-tujuan tertentu. Okey, contoh, dalam karate ni. Okey, dalam karate tadi cikgu kata dia memerlukan daya yang kuat lah untuk memecahkan blok kayu tu atau blok bata tu kan. Jadi macam mana pula kita nak hasilkan daya yang kuat? Kenalah dalam masa yang pendek. Jadi kita kena pendekkan masa tersebut lah. Okey, jadi tangan kena bergerak laju. Laju tu maksudnya kita memendekkan masa. Jadi masa impak tu berkurang, daya impas pun bertambah. Okey, dan ini juga sama keadaannya 3 benda ni. Okey, penukul. Okey, penukul maknanya kita ketuk dalam masa yang singkat. Okey, dan daya yang dihasilkan tu besar dan boleh menekan paku tekan tersebut ke dalam kayu tu. Okey. Kemudian sebiji bola mestilah mempunyai tekanan udara yang cukup. Tekanan udara yang cukup maksudnya dia tak adalah lembik. Okey, bola tu keras. So bila bola tu keras, dia akan apa yang berlaku? Kita tengok Okey. Masa sentuhan antara bola dan kaki pendek. Masa sentuhan dengan bola tu, masa tu dapat dipendekkan dan daya impas tu besar dan bolehlah bola tu bila ditendang tu lebih jauh lah. Okey, dan juga sama juga dengan antan ni. Okey, kita tumbuk dalam masa yang singkat. Jadi daya yang dihasilkan besar, jadi cili semua tu mudah dihancurkan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan. Okay, kita buat dalam 2 latihan. Lepas tu cikgu bagi kepada kamu untuk buat kat rumah kan. Okey, tengok yang pertama. Muqtadah Hari menendang bola dengan kekuatan daya 1500 Newton. Okey, so ini adalah daya F. Okey. Alright. Kemudian masa tindakan di antara kasut dan bola ialah 0.01 saat. Okey, ini T. Berapa impas yang dikenakan kepada bola itu jika jisim bola itu ialah 0.5 kg? Berapakah laju bola tersebut? Okey. So, bila dia minta kat kita impas yang mana? Okey, F sahaja ke FT? Kita ada F sama dengan MV tolak MU per T. So, F yang ini kita panggil sebagai daya impas. Kalau dia nak impas adalah FT sama dengan MV tolak MU. Okey, so kita tengok. Okey, ini dia dah keluarkan nilai. So, impas sama dengan FT tadi cikgu cakap. So, MV tolak MU. Masukkan sahaja nilai MV tolak dengan MU ataupun tak payah masuk nilai yang ni. Kita dah dapat dah, kita dah tahu F kan? Kita dah tahu T kan? So, kita ambil sajalah F dengan T. Okey, sebab impas adalah FT tu. Okey, kalau daya impas adalah MV tolak MU per T. Okey, alright. Cikgu ulang balik. F
sama dengan MV tolak MU per T. F ni adalah daya impas. Kalau dia nak impas adalah FT MV tolak MU. Ni bawah ni atas. Okey. So FT lah impas. So F darat T. Okey. Seterusnya, okey, tadi tak habis lagi ya. Sorry. Dia nak apa tadi? Dia nak hal laju. Okey, dia nak hal laju. Jadi hal laju dia kita tengok tadi impas tadi sama dengan MV tolak MU. Kita dah dapat dah impas, kita gantikan dekat sini. Okey, MV tolak MU. Okey, U tu kosong lah ya sebab dia menendang bola tu daripada awal, hal laju awal dia kosong lah. Okey, so kosong kat sini. Kemudian ni V dan selesaikan dapat V sama dengan 30. Alright. Okey, so seterusnya cikgu nak kamu buat sebab terlalu panjang video ni, nanti kamu pun tak nak tengok kan. Okey, so nombor 2, nombor 3 sampailah kepada muka surat 61. Okey, boleh tak tolong buat sampai latihan muka surat 61. Okey, so mudah sahaja. Okey, untuk soalan nombor 2 ni pun sama, kamu gantikan nilai sajalah Okey, bila dia kata berapakah impas, maksudnya dia nak FT je lah. Okey. So F dia berapa? Okey, so MV tolak MU. Okey, jadi kita masukkan sahaja nilai. Okey, V dia berapa? Okey, daripada maklumat kat atas ni masuk je nilai. So dapatlah jawapan untuk impas. Yang kedua dia minta daya impas. Maknanya kena bahagi masa lah kan. Daya impas maknanya 12 tu bahagi dengan masa 0.1. Okey, sebab daya FT ini impas. Okey, so kalau daya F sahaja. So nilai yang impas tadi ni, nilai impas yang kamu dapat ni nanti bahagi dengan masa. Okey. Alright. So cikgu rasa itu sahaja. Yang lain pun mudah juga. So minta kamu buat sampai muka surat 61 dan hantar pada cikgu. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum.